warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Bayarlah kepada amil yang dilantik di Selangor. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, tuntutan menunaikan zakat merupakan kewajipan ke atas setiap Muslim apabila memenuhi syarat-syaratnya, sebagai tanda syukur yang tidak terhingga atas segala limpahan kurniaan Allah kepada kita. Umat Islam yang dikurniakan kekayaan wajib menunaikan zakatnya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dan tunaikan zakat atas harta kekayaan kalian. Taatilah pemimpin kamu, nescaya kamu akan masuk syurga Tuhan kamu. Riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Dalam memastikan pengurusan ibadah zakat dilaksanakan dengan baik dan teratur, Allah telah menyerahkan mandat bagi menguruskan kutipan dan agihan zakat ke atas pihak ulil amri atau pemerintah di sebuah tempat. Firman Allah di dalam surah Taubah ayat 103 yang dibacakan di awal khutbah itu tadi bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Imam Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan bahawa Allah telah mengarahkan Rasulnya untuk mengutip zakat daripada harta para sahabat pada ketika itu yang telah memenuhi syarat. Ini bertujuan untuk menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk dan membersihkan mereka daripada dosa. Arahan memungut zakat pada asalnya adalah dipertanggungjawabkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin atau pemerintah. Namun tugasan tersebut diwarisi silih berganti oleh para khalifah atau pemimpin umat Islam. Tugasan tersebut juga boleh diwakilkan melalui pelantikan atau pentauliahan kepada individu atau organisasi yang layak untuk menjalankan dan melaksanakannya. Hadirin Jumaat yang berbahagia, dalam melaksanakan tugas memungut zakat daripada pembayarnya, Majlis Agama Islam Negeri memiliki peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Antaranya adalah pemungut hendaklah merupakan amil yang dilantik atau ditauliahkan oleh Majlis Agama Islam Negeri tersebut. Sekiranya Majlis Agama Islam sesuatu negeri telah melantik atau memberikan tauliah kepada mana-mana individu atau organisasi sebagai amil atau ejen zakat, pelantikan tersebut adalah sah menurut hukum syarak, tetapi ia hanya terpakai di dalam ruang lingkup sempadan negeri atau bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri yang melantik. Seksyen 37 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 menyatakan bahawa mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dilantik sebagai amil atau selainnya diberi kuasa oleh majlis adalah melakukan satu kesalahan
dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Peruntukan undang-undang mengenai larangan memungut zakat atau fitrah tanpa dilantik oleh Majlis Agama Islam Selangor adalah bertujuan menjaga maslahah umum atau masyarakat negeri ini supaya tidak ada pihak yang sewenang-wenangnya mengambil kesempatan untuk menipu orang awam dengan cara memungut zakat atau fitrah untuk kepentingan pribadi semata-mata atau kepentingan pihak lain, dan akhirnya menyebabkan orang awam hilang kepercayaan kepada institusi agama Islam. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, ketaatan kepada ulil amri atau pemerintah dalam perkara kebaikan adalah suatu yang telah diputuskan dalam Islam, dan ia mencakupi segala urusan termasuk urusan kutipan zakat. Di negeri Selangor, Majlis Agama Islam Selangor merupakan pihak yang dipertanggungjawabkan mengurus hal ehwal Islam termasuk urusan pelantikan atau pentaulihan amil zakat. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Walaupun ketaatan kepada ulil amri jelas menjadi tuntutan syarak, namun masih lagi terdapat kes ejen yang dilantik oleh Majlis Agama Islam negeri tertentu telah mengutip zakat di negeri Selangor, iaitu di luar kawasan yang diperuntukkan. Janji pulangan debat yang lumayan di antara 50 hingga 80% menjadi antara perkara yang menyebabkan ejen tersebut menjadi rakus mengutip zakat sehingga merentasi negeri lain, walaupun menyalahi akta kesalahan jenayah syariah negeri berkenaan. Jika dirujuk kepada fakta kes, terdapat dakwaan terhadap 2 individu yang merupakan ejen lantikan Majlis Agama Islam negeri tertentu di bawah Seksyen 37 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Seksyen 52(1)B di Mahkamah Rendah Syariah Sepang pada tahun 2016. Manakala pada tahun 2018, dakwaan telah dibuat ke atas kesalahan yang sama ke atas seorang individu yang telah dilantik sebagai amil oleh mana-mana pihak. Adapun yang terbaru, terdapat satu dakwaan mahkamah telah dibuat di bawah Seksyen 37 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya terhadap seorang bekas amil, di mana tertuduh telah mengaku bersalah dan telah dihukum dan didenda pada 24 Oktober 2024. Hadirin Jumaat sekalian, dana zakat di negeri Selangor adalah sangat penting untuk menyantuni para asnaf. Lebih-lebih lagi jumlah penduduk yang ramai di negeri ini, kebanyakan orang Melayu Islam adalah dalam kategori miskin bandar dan sebahagiannya di luar bandar. Sehingga September 2024, terdapat 71,000 keluarga asnaf fakir dan miskin yang berdaftar di Lembaga Zakat Selangor. Dan bagi menyantuni keseluruhan asnaf zakat, dana yang diperlukan adalah sebanyak 1.36 bilion. Jika kutipan zakat di negeri Selangor diseluruh ke tempat lain oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sudah tentu golongan asnaf yang sepatutnya menikmati bantuan zakat akan dizalimi dan hak mereka juga dinafikan. Jika kita melihat dari sudut hukum syarak, mengutip zakat di luar daripada sempadan negeri merupakan satu kesalahan, dan zakat yang dibayar kepada ejen yang melanggar dan merentas sempadan Majlis Agama Islam negeri adalah tidak sah. Sebuah fatwa berkaitan hukum pihak yang tidak dilantik atau diberi kuasa yang sah membuat kutipan zakat atau mengagihkannya yang telah mendapat perkenan duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 28 Oktober 2024 dan sedang dalam proses perwataan menyatakan bahawa pembayaran zakat yang dibuat kepada individu atau badan lain yang tidak diberi kuasa yang sah itu adalah tidak sah, dan pembayarannya masih tidak terlepas daripada kewajipan membayar zakat itu. Cuba kita bayangkan, zakat yang dibayar kepada pihak yang tidak bertanggungjawab ini, yang disangka sah dan telah memenuhi kewajipan berzakat, rupa-rupanya tidak sah dan kewajipan berzakat masih lagi belum tertunai. Wang-ringgit telah dibayar, tetapi kewajipan tidak tertunai dan masih dikira tidak membayar zakat. Apakah kesannya pula jika tidak menunaikan zakat? Nasib orang-orang yang tidak membelanjakan harta mereka untuk membayar zakat
adalah azab seksa yang amat pedih di akhirat kelak. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 35 yang bermaksud, iaitu pada hari dibakar emas, perak, yakni dan harta benda itu dalam neraka jahanam, lalu disela dengannya dahi mereka dan busuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam hidup kita, iaitu pertama, memungut zakat merupakan tugas pemerintah dan ia hanya boleh dibayar melalui amil yang telah dilantik atau ditauliahkan oleh pihak pemerintah. Dan bagi maksud negeri Selangor ialah Majlis Agama Islam Selangor. Kedua, umat Islam hendaklah membayar zakat kepada amil lantikan Majlis Agama Islam Selangor, yakni MAIS, bagi memastikan zakat yang dikeluarkan adalah sah dan kewajipan kita sebagai seorang Muslim telah terlaksana. Ketiga, sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, kita hendaklah menjadi mata dan telinga pihak berkuasa agama Islam bagi membantu memastikan tiada pihak yang mengambil kesempatan melanggar peraturan dan kedaulatan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, yang bermaksud, dan mereka yakni yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.